Hai semua, selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Hari ini kita akan melihat mengenai perkembangan perbankan digital di Malaysia dan bagaimana ia mengubah cara kita mengurus keuangan. Pertumbuhan perbankan secara digital. Perbankan digital telah berkembang pesat di Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut statistik, transaksi perbankan dalam talian oleh individu di Malaysia meningkat lebih 300% dari 2016 hingga 2022. Iaitu daripada 450 juta kepada 1.6 bilion. Tetapi harus kita ketahui bahawa ini adalah perbankan tradisional yang dilakukan secara digital atau mobile banking. Ini adalah berbeza dengan industri digital bank yang mana 100% tentang digital bank ini adalah maya. Ia tidak langsung mempunyai sebarang cawangan yang kita boleh pergi untuk membuat sebarang urusan keuangan. Lesen bank digital. Menurut kenyataan Bank Negara Malaysia pada April 2022, Bank Negara Malaysia mengumumkan 5 pemohon berjaya untuk lesen bank digital. 3 daripada 5 konsortium adalah kepunyaan majoriti rakyat Malaysia. Semua 29 permohonan telah dinilai dengan teliti berdasarkan pelbagai kriteria, termasuk karakter, sumber kewangan, pelan perniagaan, dan inklusi keuangan. Proses penilaian melibatkan 4 tahap penilaian dengan tadbir urus dan prosedur yang ketat. Gubernur BNM menekankan bahawa bank digital boleh memajukan inklusi keuangan dan menyediakan penyelesaian yang dipersonalisasi. Pemohon berjaya akan menjalani tempoh percubaan operasi selama 12 hingga 24 bulan, bertujuan untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan keuangan selaras dengan rancangan sektor keuangan 2022 hingga 2026. Itu satu pengumuman, iaitu Mumu Apps menawarkan RM10 bagi kawan-kawan yang mendaftar akaun percuma Mumu Apps menggunakan referral link yang saya sediakan di bawah video ini, yang mana mudah untuk mendapatkan voucher Grab RM10 ini, iaitu kawan-kawan hanya perlu membuka akaun percuma tanpa memerlukan deposit, tanpa memerlukan dokumen. Hanya daftar menggunakan email ataupun menggunakan nombor telefon sahaja, dan kawan-kawan juga akan mendapat video percuma asas saham global daripada saya. Jadi untuk membuka akaun percuma ini dan mendapatkan voucher Grab RM10, kawan-kawan boleh refer di keterangan di bawah video ini. Beza digital bank dan tradisional bank. Bank digital dan bank tradisional adalah institusi keuangan yang menyediakan perkhidmatan yang serupa seperti deposit, pinjaman dan perkhidmatan pembayaran. Walau bagaimanapun, cara operasi mereka adalah sangat berbeza, dan ini membawa kepada perbezaan dalam kecekapan, pengalaman pelanggan, dan struktur kos. Berikut adalah beberapa perbezaan utama antara mereka. Lokasi fizikal. Bank tradisional. Mereka mempunyai cawangan fizikal di mana pelanggan boleh melawat untuk menjalankan transaksi. Bank-bank ini telah wujud berabad-abad lamanya dan sudah pun diterima baik dalam komuniti masing-masing. Bank digital. Mereka beroperasi sepenuhnya dalam talian, tanpa cawangan fizikal. Kerana tiada kehadiran fizikal, bank digital boleh diakses pada bila-bila masa, dari mana-mana sahaja, asalkan pengguna mempunyai sambungan internet. Kos operasi. Bank tradisional mempunyai kos operasi yang tinggi disebabkan oleh kos yang berkaitan dengan penyelenggaraan cawangan fizikal, seperti sewa, utiliti, dan kaki tangan. Bank digital pula mempunyai kos operasi yang lebih rendah kerana mereka tidak mempunyai cawangan fizikal. Ini membolehkan mereka menawarkan kos pinjaman yang lebih rendah dan kadar faedah yang lebih tinggi kepada pelanggan. Interaksi pelanggan. Bank tradisional, perkhidmatan pelanggan biasanya disediakan secara langsung, melalui telefon atau email. Sebahagian bank tradisional juga menawarkan perkhidmatan perbankan dalam talian dan mudah alih. Bank digital, perkhidmatan pelanggan biasanya disediakan melalui saluran digital sahaja, seperti chat, email, atau media sosial. Kerana mereka beroperasi dalam talian, digital bank sangat menitik beratkan pembangunan aplikasi mudah alih yang mudah digunakan. Masa transaksi. Bank tradisional, transaksi mungkin mengambil masa lebih lama untuk diproses kerana bergantung kepada waktu bekerja. Bank digital, transaksi biasanya diproses segera, tanpa mengira waktu dan hari. Inovasi produk dan perkhidmatan. Bank tradisional. Walaupun banyak bank tradisional kini menawarkan perkhidmatan digital, mereka mungkin tidak seinovatif dengan teknologi baru disebabkan oleh saiz dan kompleksiti mereka. Bank digital. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi dan keutamaan pelanggan. Mereka mungkin menawarkan ciri-ciri inovatif seperti alat bajet, notifikasi masa nyata, dan banyak lagi. Keselamatan. Bank tradisional menggunakan langkah-langkah keselamatan fizikal dan digital. Pelanggan mungkin merasa lebih selamat kerana kehadiran fizikal bank. Bank digital
mereka menggunakan langkah-langkah keselamatan digital. Walaupun pelanggan mungkin merasa kurang yakin kerana tiada lokasi fizikal, Digital Bank Pertama Malaysia, seperti yang kita sedia maklum, GX Bank akan memulakan operasi bermula 1 September 2023. Mengikut kenyataan GX Bank Berhad yang dipimpin oleh Grab telah menerima kelulusan dari Malaysia untuk memulakan operasi bank digitalnya. Ia adalah syarikat pertama daripada 5 syarikat yang diberi lesen untuk memulakan operasi, lebih awal daripada tarikh akhir April 2024. GX Bank merancang untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk melayani individu yang tidak mendapat manfaat perbankan dan perniagaan mikro dan menengah. Mereka akan menawarkan perkhidmatan melalui aplikasi bank dan menyediakan sokongan pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui pelbagai platform. GX Bank bertujuan membentuk semula lanskap kewangan Malaysia dengan bekerjasama dengan rakan konsortium seperti Quark Group. Mereka akan menjalankan ujian beta untuk aplikasi mereka pada mulanya dengan pekerja dalam kumpulan syarikat mereka terlebih dahulu sebelum pelancaran kepada orang ramai secara meluas. GX Bank adalah anak syarikat GXS Bank Private Limited, usahasama bank digital antara Grab Holdings Limited dan Singapore Telecommunications, Singtel, serta konsortium pelabur Malaysia lain, termasuk Quark Group. Servis GX Bank. Oleh kerana GX Bank Malaysia belum beroperasi, kita akan melihat apakah perkhidmatan yang disediakan oleh GXS Bank Singapore. GXS Flexi Loan, pinjaman peribadi yang boleh disesuaikan mengikut keperluan anda. Anda boleh memilih jumlah pinjaman, tempoh dan terma pembayaran. Kadar faedah bermula dari 2.99% setahun. Kadar faedah efektif 5.65% setahun. Saving Pockets, ciri yang membolehkan anda membuat sehingga 8 akaun simpanan, masing-masing dengan nama dan gambar sendiri. Ini membantu anda untuk mengawasi perbelanjaan dan menyimpan untuk matlamat yang berbeza. Anda akan mendapat faedah sebanyak 2.68% setahun ke atas dana dalam Saving Pockets anda. Akaun simpanan GXS, akaun simpanan yang menawarkan faedah harian. Anda akan mendapat faedah sebanyak 2.38% tahun ke atas dana dalam akaun utama anda. Dash by GXS, perkhidmatan pembayaran mudah alih yang membolehkan anda membuat pembayaran di peniaga yang menerima kod QR Dash. Anda juga boleh menggunakan Dash untuk mengeluarkan wang tunai dari ATM. GXS Ensai, alat yang membantu anda mengawasi tabiat perbelanjaan dan penjimatan anda. Anda juga boleh menggunakannya untuk menetapkan matlamat kewangan dan mendapatkan nasihat tentang cara mencapainya. Manfaat perbankan digital. Antara manfaat digital bank yang boleh menyebabkan perubahan masyarakat untuk menggunakan perkhidmatan ini ialah mudah guna. Perbankan kini boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui pelbagai platform. Pengalaman pengguna. Aplikasi mempunyai antara muka intuitif dan mudah digunakan. Yang paling menarik ialah kos pinjaman yang lebih rendah dan faedah simpanan yang lebih tinggi berbanding bank tradisional. Kelajuan, kelulusan dan pemindahan berlaku serta-merta. Risiko, isu keselamatan. Risiko terbesar terhadap perbankan digital ialah berkaitan dengan keselamatan siber. Walaupun bank-bank melabur banyak dalam aspek keselamatan, semestinya risiko pencurian identiti dan penipuan phishing masih ada. Bank perlu terus memperbaharui langkah-langkah keselamatan mereka untuk mengimbangi taktik canggih yang digunakan oleh penjenayah siber. Golongan tertinggal. Tidak semua pelanggan mempunyai akses atau selesa dengan teknologi digital. Ini boleh mengetepikan sebahagian masyarakat, terutama warga tua, mereka yang mempunyai kecacatan, atau mereka di kawasan dengan akses internet yang lemah. Kesimpulan, yang pasti kemunculan digital bank di Malaysia adalah sesuatu yang positif dan sangat dinantikan. Digital bank mampu memberikan cabaran terhadap bank tradisi yang telah bertapak kukuh dalam pasaran. Persaingan ini juga dapat memberikan faedah kepada pelanggan dari segi peningkatan servis dan juga pengurangan kos. Untuk makluman, Warren Buffett, seorang tokoh legenda pelaburan, juga telah membuat pelaburan besar di dalam digital bank. Beliau telah melabur $1 bilion dalam Nubank, iaitu digital bank di Brazil. Ini menunjukkan keyakinan beliau di dalam industri baru digital bank. Finally, dalam beberapa bulan ini kita akan melihat beberapa lagi bank digital akan dilancarkan di Malaysia. Semestinya terdapat banyak tawaran menarik yang boleh kita perolehi. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Jangan lupa like dan tinggalkan sepatah dua kata di ruangan komen tanda anda menyokong channel ini. Jumpa lagi.